Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita masuk kepada subtajuk 8.4 iaitu Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional DPN. Strategi Asas Dasar Ekonomi Baru atau DEB diteruskan dalam Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional atau DPN iaitu membasmi kemiskinan serta menyusun semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum. Pelaksanaan DPN juga dilakukan melalui pemilikan modal saham dan pembangunan wilayah. Sekarang kita lihat kepada slide yang seterusnya iaitu pembasmian kemiskinan. Kerajaan meneruskan usaha untuk menghapuskan kemiskinan tega dalam kalangan pelbagai kaum khasnya golongan Bumiputera, di mana pemberian subsidi dan sokongan diteruskan kepada golongan penanam padi dan nelayan. Tumpuan diberikan ke arah mempertingkatkan produktiviti pengeluaran mereka. Dalam masa yang sama, golongan belia pula diberi latihan di agensi kerajaan seperti Pusat Latihan Kemahiran Giat Mara dan Institusi Latihan Perindustrian ILP bagi membolehkan mereka mendapatkan kerja yang berkaitan dengan kemahiran dan berpendapatan tinggi. Sekarang kita lihat dalam penyusunan semula masyarakat di mana terdapat langkah menyusun semula masyarakat dilakukan dalam pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera MPPB. Hal ini bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 153. Yang pertama, meningkatkan tenaga kerja dalam penyertaan Bumiputera dalam pengurusan sektor moden seperti pembuatan dan perkhidmatan. Di samping itu, latihan dalam bidang pengurusan harta dan etika perniagaan diberikan oleh agensi kerajaan. Seterusnya, pemberian kontrak, kuota dan lesen kepada perniagaan milik Bumiputera dan syarikat usaha sama dengan bukan Bumiputera turut dilaksanakan. Dalam pada masa yang sama, perhatian khusus diberikan kepada penyertaan Bumiputera dalam IKS, di mana usaha sama secara aktif antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera digalakkan untuk membolehkan syarikat Bumiputera meningkatkan prospek perniagaan. Dan akhir sekali, bagi membolehkan Bumiputera bersaing dalam perniagaan moden, mereka akan didedahkan dengan teknologi baru di samping kemudian modal, maklumat pasaran dan hubungan perniagaan dalam pasaran antarabangsa. Akhir sekali, secara tidak langsung, matlamat penyusunan semula masyarakat akan memastikan corak tenaga kerja di pelbagai sektor dan pekerjaan dalam ekonomi bagi mencerminkan komposisi pelbagai kaum dalam negara. Penyusunan semula modal saham dalam sektor korporat terus dilaksanakan di bawah DPN. Langkah ini dibuat supaya bahagian saham kaum Bumiputera dapat dipertingkatkan selaras dengan matlamat asal DEB bagi mencapai sekurang-kurangnya 30% dalam pemilikan, penguasaan dan pengurusan sektor moden. Tindakan akan diambil melalui program penswastaan bagi memperuntukkan sejumlah saham untuk projek yang diswastakan kepada Bumiputera. Penswastaan syarikat perniagaan milik agensi amanah yang dihaskan untuk Bumiputera seperti yang berikut, iaitu Majlis Amanah Rakyat, Perbadanan Nasional Berhad, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Pada masa yang sama, kaum Bumiputera diberi peluang untuk menyertai projek penswastaan. Seterusnya dalam pembangunan wilayah. Kerajaan meneruskan rancangan pembangunan wilayah untuk meningkatkan integrasi ekonomi yang saling melengkapi antara negeri. Usaha memperbaiki ketidakseimbangan pembangunan wilayah memudahkan pencapaian kesamarataan pendapatan antara kaum di negara ini. Terdapat beberapa cara dalam peningkatan pembangunan wilayah. Malaysian Agriculture Research and Development Institute (MARDI), Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dipertingkatkan. Seterusnya, konsep pertanian pintar digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian dan penyebaran industri terpilih digalakkan dengan mendorong sektor swasta menempatkan semula kilang tambahan di negeri yang kurang maju dengan kemudahan fizikal, pendidikan, kesihatan dan perumahan. Kawasan-kawasan ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menyumbang kepada pembangunan wilayah.
Secara tuntasnya, pelaksanaan DPN telah meningkatkan taraf hidup rakyat. Penggunaan teknologi moden mampu meningkatkan pengeluaran dalam pelbagai bidang ekonomi. Seiring dengan hal ini, berlaku kemajuan dalam pembinaan kemudahan awam untuk kesejahteraan rakyat. Kita mempunyai tanggungjawab untuk menghargai dan menjaga harta awam tersebut. Rakyat perlu menjaga kelestarian alam sekitar bagi mewujudkan negara yang harmoni dan indah. Sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan dasar penswastaan dan pertanian pintar. Dasar penswastaan dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad iaitu Perdana Menteri Malaysia keempat pada bulan Mac 1983. Dasar ini bertujuan meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan atau barangan. Penswastaan mempercepat pembangunan ekonomi negara melalui pelaburan modal oleh sektor swasta. Pertanian pintar pula bermaksud penggunaan teknologi pintar bagi meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Penggunaan biji benih berkualiti membolehkan sawah padi diusahakan 4 kali setahun dan meningkatkan hasil padi negara. Jentera moden digunakan untuk membajak dan menuai. Jentera ini dikendalikan menerusi alat kawalan jauh. Proses menyembur racun dan baja pula dilakukan dengan penggunaan drone.